Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa sekali lagi dalam siaran hari Sabtu, hujung minggu, minggu yang ketiga bagi bulan Mac 2021. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada saudara yang semalam membantu kami mencapai kembali angka yang menarik, iaitu 600 orang penonton, sesuatu yang kami tak capai dalam seminggu terakhir bagi bulan Mac ni. Jadi semalam adalah yang tertinggi bagi minggu ini. Walaupun petang ni petang Sabtu, saudara mungkin ramai yang beristirahat dan bersama keluarga. Tapi saya rayu tuan-tuan untuk share. Kerana petang ni seperti mana yang tajuk Mahfuz kongsi. Saya nak berbincang sejarah genap setahun kekacauan dan juga perang di Syria yang dicetuskan oleh campur tangan asing melalui apa yang tersebut New World Order. Peranan George Soros dan sekutu-sekutu barat yang percaya dunia perlu ditadbir dengan satu saja standard pemerintahan, iaitu mewujudkan negara demokrasi dan negara tanpa agama. Ini penting untuk kita rujuk apa yang disebut sebagai revolusi Cedar. Cedar adalah merujuk pada bunga yang tumbuh di Asia Barat yang berwarna kuning. Maka disebut juga revolusi kuning. Tapi kuning yang dimaksudkan telah digunakan bagi mengabui masyarakat Islam di utara Afrika yang turut melancarkan reformasi penting pada waktu itu dan kemudian digunakan juga oleh masyarakat Asia Barat, terutama di negara-negara yang diperintah oleh rejim yang dianggap tentera oleh Barat. Penting untuk kita rujuk sejarah ni tuan-tuan, bagaimana New World Order yang begitu besar dilancarkan pada abad pertama alaf ini, tahun 2000-an, tetapi membesar pada abad yang kedua bermula 2011 yang turut melanda negara kita, tapi kita tak begitu terjejah teruk berbanding kalau kita rujuk kembali revolusi Cedar yang dibiayai kewangan oleh Soros dan rakan-rakannya dalam New World Order. Untuk pengetahuan saudara, New World Order disertai oleh lebih 200 jutawan barat yang menyokong dasar yang dipopularkan oleh Soros, iaitu bagaimana dunia boleh dibentuk hanya dengan menggunakan satu konsep pemerintahan, iaitu demokrasi sekular. Ini menjadikan negara-negara yang mengamalkan demokrasi ketenteraan atau berasaskan kepada tunjang Islam dianggap sebagai musuh kepada New World Order. Malaysia, Indonesia juga disenaraikan sebagai negara yang menjadi sasaran New World Order. Tetapi sudah tentulah New World Order ini bersembunyi di balik agenda pro-Yahudi. Kerana negara-negara yang menjadi sasaran utama bagi agenda ini adalah negara-negara yang mempunyai masalah dengan Yahudi. Sebab itulah Syria, Libya, Mesir, Tunisia dan Maghribi menjadi sasaran utama selain daripada Iraq dan juga Iran. Revolusi ini gagal di Iran, tak pernah berjaya sedikit pun di Iran, tapi berjaya di Iraq apabila akhirnya rakyat Iraq bangkit untuk menentang Saddam Hussein. Berjaya dengan sepenuhnya di Tunisia, menjatuhkan pimpinan Zain al-Din, berjaya di Tunisia dan berjaya sepenuhnya di Syria. Jadi kita lihat kembali tuan-tuan, mungkin Tunisia dan juga Maghribi kekal, berjaya membangun, tetapi kemusnahan yang ditinggalkan di Libya sangat dahsyat. Kemusnahan yang ditinggalkan di Syria sangat dahsyat. Kemusnahan yang ditinggalkan di Iraq sangat dahsyat. Saya ingin berbincang supaya saudara dapat melihat apabila datang sekumpulan orang yang melobi demokrasi, melobi bahawa dunia perlu berada dalam konsep yang lebih baik, sebenarnya adalah agenda tersembunyi Soros yang secara faktanya boleh kita lihat apa yang telah mereka lakukan ketika mereka melobi demokrasi tulen kononnya di negara-negara Islam ini, dan kemudian bagaimana mereka meninggalkannya dalam keadaan kucak-kacir apabila mereka berjaya menjatuhkan sebuah kerajaan yang mereka anggap diktator. Tetapi saya membacanya, mereka menjatuhkan kerajaan yang sebenarnya dianggap sebagai musuh Yahudi. Kenapa saya pilih bulan Mac, tuan-tuan? Berdasarkan perang saudara yang bermula di Syria, ini adalah minggu bagi mengingatinya kerana revolusi Cedar di Syria bermula pada 11 Januari tahun 2011. Tetapi gerakan besar-besaran yang membawa kepada rakyat bangkit merusuh di jalan raya dan akhirnya mengangkat senjata menentang Bashar al-Assad adalah pada 15 hari bulan Mac tahun 2011. Jadi tahun ini pada Mac ni juga, hari ini baru 20 hari bulan Mac, kita masih lagi berada dalam hangatnya dekad, genap sedekad
Saya ingin mengajak saudara merenung sejarah Syria. Bagaimana sebuah negara yang 3 kali saya lawati pada tahun 2005, 2006 dan 2008. Negara yang indah, negara yang dianggap sebagai bumi Anbiya kerana banyak makam-makam Nabi ada di negara ini. Saya ingin menceritakan juga bagaimana di sinilah lahirnya banyak ulama-ulama yang menulis buku-buku yang sohor. Saya tak akan ambil pengalaman daripada bacaan. Ini saya hanya akan ceritakan pengalaman peribadi saya perjalanan ke Syria selama 3 kali. Bangai terpegunnya saya melihat Masjid Umayyad yang dibina oleh Khalifah Umayyad. Bagaimana saya terpegun waktu berada di dalam kawasan Masjid Umayyad ketika berhadapan dengan makam Nabi Yunus. Surah Nabi Yunus dan ikan Nun tu makamnya berada dalam Masjid Umayyad. Bagaimana saya memilih hari-hari yang panjang ketika berada di Syria kerana kebetulan bila saya sampai di Syria, tiket penerbangan saya, lepas saya buat penggambaran lebih kurang dalam 10 hari tu, tiket penerbangan saya ditunda seminggu. Jadi saya tak buat kerja seminggu. Dan seminggu itu saya menghabiskan setiap hari dengan melawat Masjid Umayyad. Selain daripada bersolat di Masjid Umayyad, saya menghabiskan 2 tempat yang saya anggap sampai sekarang meninggalkan kenangan luar biasa pada saya. Pertama, berada di makam Salahuddin Al-Ayyubi. Setiap hari saya masuk ke makam yang kecil, tuan-tuan. Duduk dan termenung dan berfikir sambil melihat sebuah potret kecil yang digunakan lukisan tangan. Melukiskan wajah khalifah yang hebat ni, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang dilahirkan pada awal abad yang ke-12 pada tahun 11 lebih tu, dan dia berjaya menakluk semula Baitul Maqdis pada tahun 1187. Hari ini saya up puisi mengenai Baitul Maqdis. Tolong like je lah puisi tu, saya up bersama gambar-gambar Baitul Maqdis. Sedikit saya sentuh Salahuddin Al-Ayyubi dalam puisi tu. Kerana sepanjang malam tadi, saudara, saya terganggu dan merasa hibah bila memikirkan Syria yang saya lawati 3 kali. Saya habiskan waktu yang lama di Syria. Setiap kali saya nak masuk Israel ataupun setiap kali saya nak pergi ke Lubnan, saya sentiasa menziarahi Syria. Selain kerana saya senang berada di kawasan Masjid Umayyad, sama ada berada di masjid milik Sunni, mazhab Sunni, yang menempatkan makam Nabi Yunus, atau berada di masjid orang Syiah yang menempatkan makam Ruqyah, cucu Rasulullah. Berada di bahagian selatan tempat pengumuman kepala Saidina Hussein yang dipenggal dalam peristiwa Karbala, atau keluar sedikit daripada pekarangan Masjid Umayyad dan berada di makam Salahuddin Al-Ayyubi, atau berada di tengah-tengah di antara masjid kaum Sunni dan masjid kaum Syiah, terdapat kawasan rentang lapang yang kosong. Di sana burung merpati turun dan hinggap memakan makanan yang ditabur oleh para musafir atau orang tempatan yang menjamu burung merpati. Tapi di tengah-tengahnya itu terdapat wakaf. Dan di wakaf itulah, tuan-tuan, Imam Ghazali menulis jilid yang panjang Ihya Iyyamuddin, yang menjadi kitab panduan sufi harian ataupun tasawuf harian yang kita baca, iaitu Ihya Iyyamuddin, kitab jilid yang popular tu, yang ditulis oleh seorang ulama dan seorang pemikir Islam yang tak akan dilupakan oleh kita semua, iaitu Imam Ghazali. Tapi bila hari ini, dan satu lagi yang tak dapat saya lupakan, setiap kali saya pergi, saya akan menggunakan kenderaan untuk bergerak ke sempadan Lubnan untuk menziarahi makam Saidina Khalid Ibn Walid. Kerana Khalid Ibn Walid berjuang selepas saja Rasulullah wafat. Beliau menggerakkan angkatan perangnya untuk mengembangkan Islam dengan memenangi perang Tabuk, dan kemudian menjadi seorang panglima perang yang hebat kerana beliau berjaya menjajah wilayah Hom, iaitu sempadan untuk memasuki Turki. Dan apabila beliau dipecat oleh Saidina Umar Al-Khattab kerana timbul krisis ketaksupan angkatan perang Islam ke atas Khalid bin Walid, maka Khalid tidak ingin pulang ke Mekah. Kata Khalid, walaupun aku digugurkan dari mengetuai angkatan perang Islam, izinkanlah aku duduk dan tinggal di bumi terakhir yang aku berperang dan aku memenangkan bumi ini untuk Islam. Maka tu dibina makamnya di Hom, di sebuah masjid yang cantik. Saya dapat masuk dan berada, walaupun tak dapat menyentuh makamnya kerana makamnya dipagar, tapi saya dapat tunduk dan melihat, dan dapat melihat serban yang dipakainya.
dan sebilah pedang yang diletakkan di atas makamnya sebagai menggambarkan inilah panglima perang Islam yang hebat selepas Rasulullah wafat. Apabila Khalid ibn Walid berjaya menang dalam perang Tabuk di sempadan Jordan dan kemudian menang peperangan yang sampai ke Homs, beliau membuka laluan kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab untuk menakluk Masjidil Aqsa. Apabila menang perang tu, Umar Al-Khattab melalui garisan perang yang telah pun ditakluk oleh Khalid ibn Walid, dan ketika itu telah sampai berita kepada orang-orang Yahudi dan Kristian di Baitul Maqdis bahawa yang datang untuk menakluk ini adalah angkatan perang yang kuat berdasarkan sejarah Khalid ibn Walid mengalahkan mereka dalam perang Tabuk dan dalam perang menakluk Hom. Maka orang Kristian dan orang Yahudi pada waktu itu setuju untuk menerima masuk angkatan perang yang dipimpin oleh Saidina Umar bin Al-Khattab tanpa berperang. Maka itulah sejarah yang paling besar dalam pengembangan agama Islam. Satu-satunya kota besar yang ditakluk iaitu Baitul Maqdis ditakluk tanpa setitis pun darah, kerana orang-orang Kristian dan Yahudi yang berada dalam kota itu menyerahkan kepada Islam untuk mengambil alih. Tuan-tuan dan puan-puan, New World Order ni tak akan berhenti, tuan-tuan. Selagi Islam bangkit di mana-mana pun, dia akan diguna pakai. Inilah gerakan juga yang berada di belakang gerakan Fatullah yang menyokong usaha untuk menjatuhkan pimpinan Erdogan dan juga parti AKP di Turki. Apabila Barat melihat kesungguhan Erdogan memimpin dalam tempoh 2 dekad ini untuk mengembalikan Turki sebagai sebuah negara teras Islam, walaupun hingga sekarang perlembagaan Turki masih lagi perlembagaan sekular tentera. Tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah hari yang menyedihkan apabila kita berfikir bagaimana hari ini orang tidak lagi datang memusnahkan negara Islam dengan menghantar armada perang, kecuali apa yang berlaku di Iraq dan apa yang berlaku di Afghanistan. Apa yang orang lakukan untuk menjatuhkan Islam adalah dengan menggunakan umat Islam sendiri untuk menjatuhkan pemimpinnya. Jadi apabila saya lihat apa yang berlaku ke atas pemimpin Libya Muammar Gaddafi dan apa yang berlaku kepada pemimpin Iraq Saddam Hussein, teringatlah saya balik pada cerita yang saya ceritakan pada saudara, peristiwa yang berlaku kepada Khalifah Osmaniyah yang terakhir, iaitu Sultan Abdul Hamid yang kedua. Bagaimana Sultan Abdul Hamid yang kedua dihalau keluar daripada negerinya sendiri apabila Yahudi gagal memujuk beliau untuk menjual tanah Palestin kepada orang Yahudi. Pada tahun 1901 dan 1902 orang Yahudi datang dan beliau enggan menjual bumi Palestin, walaupun pada waktu itu Empayar Osmaniyah berada dalam krisis kewangan yang sangat hebat. Apabila beliau enggan, maka Yahudi menyusup masuk 2 orang ahli fikirnya yang cerdik, menyamar sebagai orang Islam, mempengaruhi 6 lagi pemimpin Islam yang berpengaruh. Lalu mereka melangkah masuk ke istana dan menjatuhkan Sultan Zainal Abidin dengan menyampaikan ucapan bahawa kamu tidak lagi mempunyai pengaruh, dan kalau kamu tidak mahu ada rampasan kuasa, maka kamu harus turun dari takhta dan meninggalkan negara ini. Maka Sultan Abdul Hamid yang baik hati, yang tak mahu negaranya berpecah belah dan rakyatnya berbunuh sesama sendiri, melarikan diri sampai ke Greece. Walaupun 4 tahun beliau berada di Greece dan tidak lagi mengusahakan sebarang campur tangan untuk kembali memerintah Empayar Osmaniyah, Yahudi menghasut lagi orang Islam dengan mengatakan bahawa selagi dia tidak dibunuh dan keturunannya dihapuskan, maka Empayar Osmaniyah tidak berada dalam keadaan selamat kerana bimbang rakyat akan terus menyokong kesultanan dan juga waris-waris Sultan Abdul Hamid yang kedua. Maka Sultan Abdul Hamid yang kedua dan keluarganya dijemput pulang, tapi 2 anak gadisnya berjaya melarikan diri, dijemput pulang dan dibawa pulang daripada Greece dan dipancung di Turki. Ini satu peristiwa yang menyedihkan yang berlaku pada tahun 1912. Tapi peristiwa ini tak berhenti, tuan-tuan. Kerana orang faham bahawa menjatuhkan Islam dengan peperangan adalah sukar. Kerana apabila orang Islam bersatu untuk menentang musuh, takbir Allahu Akbar dan kalimah Tauhid akan menjadikan mereka sangat kuat. Kerana orang kafir, terutamanya orang seperti Soros yang ingin melaksanakan dunia tanpa agama dan dunia tanpa bangsa ni, tuan-tuan, akan belajar daripada sejarah Islam. Maka itu Soros telah menggunakan media baru dan menggunakan agenda New World Order dengan mengatakan bahawa dengan menggunakan pemerintahan Muammar Gaddafi
dan pemerintahan Yasir Arafat dan pemerintahan Saddam Hussein, Bashar al-Assad sebagai pemerintahan diktator. Maka bangkitlah orang Islam, tuan-tuan, menjatuh pemimpinnya sendiri. Saddam Hussein dibunuh dalam perbicaraan yang tidak adil dan digantung dengan penuh rasa bangga oleh rakyatnya sendiri. Manakala Presiden Libya, Muammar Gaddafi, yang ditemui dalam sebuah terowong air ketika dia sembunyi, diseret keluar daripada terowong, disepak, dipijak dan ditembak mati tanpa perbicaraan oleh tangan orang Islam yang sendiri. Oleh itu, tuan-tuan, saya nak mengingatkan tuan-tuan peristiwa pada tahun 1912 bagaimana seorang Sultan Osmaniyah yang baik dibunuh oleh tangan orang Islam. Muammar Gaddafi, sama ada Barat menggambarkannya sebagai kaki betina, sebagai seorang pentaksub kewangan, sebagai seorang yang korup. Dia satu-satunya pemimpin yang paling jenius kerana berjaya menjadikan Libya sebuah negara padang pasir sebagai negara yang paling makmur dalam tanaman. Hingga saudara sekarang, kalau saudara fikir tentang penggunaan Oasis, iaitu sumber air di dalam perut bumi, tidak ada mana-mana jenius yang datang daripada mana-mana negara dalam mana-mana sejarah berjaya menggunakan Oasis ataupun tabungan air yang tertanam jauh di bawah gurun padang pasir, membina terowong di bawah tanah, dan akhirnya terowong ini mengairi bumi Libya yang kering kontang tu untuk tumbuh subur dengan pelbagai tanaman. Sebab tu saya ingatkan saudara, orang cuba memadamkan sejarah kebijaksanaan Muammar Gaddafi, tapi semua ahli-ahli ekonomi pertanian bersetuju bahawa Muammar Gaddafi adalah orang yang paling jenius dalam sejarah moden apabila dia satu-satunya pemimpin yang berjaya menukarkan negaranya yang miskin tanpa minyak dan tanpa kekayaan lain, tetapi memiliki hasil bumi yang subur dengan menggunakan teknologi mendapatkan air di bawah padang pasir dan kemudian mengairi sistem pengairan ini sebagai sumber air untuk memakmurkan sebuah negara padang pasir dengan hasil tanaman. Tak pernah dilakukan oleh mana-mana negara, kerana saudara tahu Afrika Utara sampailah ke Asia Barat, di banyak negara-negara Islam yang berasaskan kepada tanah kering kontang ni, termasuk negara-negara yang banyak wang seperti Oman, seperti Emirat Arab Bersatu, seperti Qatar, Kuwait, malah Arab Saudi pun tak mampu memakmurkan negara mereka dengan hasil tanaman seperti mana yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi di negara dia. Tapi kita ambil Syria saja, saudara, kerana Muammar Gaddafi jatuh lebih awal. Apabila bermula revolusi Sedar bermula di Mesir, di dataran dia bermula di Tunisia dan kemudian sampai di Maghribi, dan mencetus gelombang yang sangat luar biasa di dataran Tahrir di Mesir untuk menjatuhkan Presiden Hosni Mubarak. Dia merebak sampai ke Syria. Dan Syria adalah negara yang paling sedih kerana saya tak dapat bercerita detail tentang Libya kerana saya tak pernah ke Libya. Saya tak dapat bercerita dengan detail kerana saya tak pernah ke Iraq. Tapi saya 3 kali berada di Syria. Saya anggap sebuah negara yang sangat indah, sangat-sangat luar biasa selain daripada makmurnya, kerana itulah induk bagi bumi Syam. Kalau kita sebut tanah Syam dalam cerita Rasulullah tu, Syria adalah induknya. Kerana Syam dulu adalah merangkumi Jordan, merangkumi Palestin dan merangkumi Lubnan. Kalau saudara merujuk Syam dalam sejarah istilah yang lama, iaitu Suriah, negeri tempat terbit cerah cahaya matahari, itu adalah 4 negara ni. Jadi saya masih ingat, tuan-tuan, seorang rakan saya nak bagi tahu kepada saya, maukah kamu melihat betapa makmurnya Islam dalam bumi Syria waktu kami ada di Damsyik. Maka dia kata, jom kita naik, tapi dengan syarat kita akan bersolat maghrib di atas bukit. Maka kami naik ke atas sebuah bukit yang tinggi dan menunggu datangnya waktu maghrib. Tuan-tuan, bila gelap saja maghrib nak hilang, kita nampak 3,000 lebih lampu berwarna hijau menyala di seluruh kota Damsyik. Maka kata kawan saya, kamu lihat semua lampu hijau tu. Saya ingat, tuan-tuan, lampu tu dibina untuk panduan kapal terbang tak langgar bangunan. Maka kata dia, itulah 3,000 lebih lampu untuk menyatakan betapa banyaknya masjid yang ada dalam kota Damsyik. Dalam kota Damsyik ada 3,000 lebih masjid, tuan-tuan. Nampak lampu-lampu hijau menyala mengisi waktu ketika maghrib. Berarti masjid telah bersedia untuk menunaikan solat maghrib. Saya pergi ke Syria, tuan-tuan, walaupun dia bukanlah sebuah negara yang kaya, tetapi rakyatnya hidup makmur.
Saya masih ingat kata saya tinggal di Syria lama, menumpang di rumah pelajar Malaysia yang belajar di sana kerana waktu itu terdapat lebih kurang dalam 5 ke 7 ribu pelajar kita yang berada di Syria. Damsyik, kota yang menarik, terutama berada di Masjid Umayyad kerana Masjid Umayyad mengekalkan konsep apa yang disebut sebagai masjid yang menjadi contoh tentang kedudukan Islam. Kerana masjid yang dibina pada zaman dulu tuan-tuan, sejak empire lama di Asia Tengah, dibina dengan 4 segi. Bahagian depan adalah tempat para pemimpin memimpin dan mentadbir Islam. Bahagian kiri adalah bahagian di mana pasar ekonomi Islam berkembang. Bahagian selatan adalah sejarah dan peradaban. Bagaimana kita melihat sejarah dan peradaban Islam. Bahagian kiri adalah pusat pentadbiran. Itu 4 segi masjid dia tuan-tuan. Sampai sekarang pasarnya masih ada. Museumnya masih ada. Dan saya sempat melawat dan melihat kehebatan Masjid Umayyad. Masjid Umayyad adalah masjid yang ditakluk oleh Saidina Khalid bin Ibn Walid. Kemudian dia asalnya adalah bangunan gereja purba Kristian dan ditukar menjadi masjid. Walaupun banyak juga yang saya renung tentang perang Siffin, bagaimana kepala Saidina Hussein dikebumikan di situ, tapi saya dapat lama juga duduk di depan di dalam masjid tempat orang Sunni tuan-tuan, terdapat makam Nabi Yunus. Telaganya telah pun ditutup kerana banyak orang mengamalkan khurafat, jadi tapak telaganya ditutup sebab dulu orang datang cedok air itu mandi dengan macam-macam benda yang khurafat. Maka ketika gerakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah berkembang dalam empire Umayyad untuk mengelakkan perbuatan khurafat, maka telaga itu ditutup. Tapi tapak telaganya masih ada. Saya duduk di situ di depan makam Nabi Yunus, teringat inilah Rasul Allah yang ditelan oleh ikan nun, tetapi hidup dalam perut ikan nun dan mengajarkan kita zikir apa yang kita sebut sebagai zikir Nabi Yunus. Kemudian kalau hari-hari yang saya nak memikirkan bagaimana seorang ulama menulis tentang bagaimana menjaga hati, saya akan duduk di pondok wakaf, tempat ulama yang terkenal, iaitu Imam Ghazali menulis Ihya Iyyamuddin. Panjang jilidnya, 10 jilid. Bukunya sekarang menjadi buku yang dibaca sepanjang zaman. Kalau ada hari-hari yang saya ingin melihat bagaimana seorang lelaki bertubuh kerdil yang berasal daripada Afghanistan tetapi pergi ke Mesir dan kemudian menjadi seorang pemimpin dalam Empire Fatimiyah dan kemudian membebaskan Baitul Maqdis, kerana Baitul Maqdis apabila ditakluk oleh Saidina Abu Bakar pada tahun Saidina Umar Al-Khattab pada tahun 635, tetapi pada tahun 1099 dia berjaya dirampas oleh tentera Kristian. Tentera Kristian telah menakluk Baitul Maqdis selama 99 tahun dan dalam tempoh itu terdapat 9 peperangan. 4 peperangan besar dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan perang yang keempat selepas 88 tahun orang Islam berperang nak mendapatkan kembali itu, kita kalah 7 perang, tapi perang yang ke-8 Salahuddin berjaya menakluk dan menghalau keluar orang-orang Kristian dan mengambil kembali Baitul Maqdis pada tahun 1187. Salahuddin adalah seorang yang bertubuh kerdil kalau berasaskan pada foto yang saya lihat di makamnya. Terkenal kerana sentiasa menunaikan solat malam. Memimpin angkatan perang dengan berada di depan garis perang. Dan seorang yang dalam hidup dia tuan-tuan, apabila dia menjadi sultan dalam Empire Fatimiyah yang berpusat di Mesir, cita-citanya hanyalah untuk membebaskan Al-Aqsa. Kerana apabila dia menjadi sultan tuan-tuan, yang diingatnya bahawa adalah sesuatu yang sangat menyedihkan apabila kawasan suci umat Islam yang paling suci itu dijajah oleh orang Kristian. Jadi dia melancarkan perang. Dan salah satu kemuliaan dia dalam perang tuan-tuan, apabila musuh ketatnya Henry the Lion, kerana dia berperang, dia memimpin Islam, tentera Kristian dipimpin oleh Henry the Lion. Apabila dia tahu Henry the Lion sakit, maka satu gencatan senjata dibuat. Dia menulis surat untuk menunjukkan akhlak seorang pemimpin Islam yang baik. Dia menulis surat pada Henry the Lion, mendoakan supaya Henry pulih dari penyakitnya. Apabila dia berjaya menakluk kota Masjidil Aqsa tuan-tuan, dia tidak membunuh 2 pemimpin Kristian, melainkan dia mengatakan bahawa kamu pulanglah ke negara kamu dengan membawa keluarga kamu, isteri dan anak-anak kamu. Tuan-tuan, 2 pemimpin perang tentera Kristian yang menakluk dan memerintah Baitul Maqdis ketika Kristian berkuasa selama 99 tahun tidak dibunuhnya. Maka diiring dengan baik kereta kuda dan segala kemudahan
untuk mereka meninggalkan Baitul Maqdis dan kembali ke negara mereka. Ini mulianya akhlak Salahuddin Al-Ayyubi, dan bila kita ada dekat makam dia, tuan-tuan, makam dia dijaga oleh seorang lelaki tua yang menjual postcard. Lelaki tu tak mau sedekah, dia duduk je dekat makam tu dan dia menjual postcard mengenai gambar-gambar makam Salahuddin Al-Ayyubi. Saudara boleh beli 10 postcard tu dengan harga 2 rial atau 3 rial lah. 1 rial bersamaan dengan RM5.70 Malaysia waktu tu. Jadi kalau 2 rial tu dalam RM11 lah. Tapi kita beli sebagai sedekah kerana dia menjaga makam yang kecil je. Kalau saudara masuk bertiga pun dah tak muat lah, sebab makam Salahuddin ni di banner bangunannya kecil je. Muat-muat untuk makam dia. Jadi hari ni apabila Syria dah jatuh, dan hari ni minggu ni genap minggu yang ke-10 tahun. Kita melihat revolusi Sedar yang bermula pada 15 hari bulan Mac, yang telah membunuh hampir 30,000 nyawa orang Islam berperang sama orang Islam, yang menyebabkan 6 juta rakyat Syria menjadi pelarian di luar bumi Syria, dan 6.3 juta rakyat Syria menjadi pelarian di dalam negara Syria. Syria mempunyai hanya sekitar 25 juta penduduk. Saiz dia lebih kecil daripada Malaysia, iaitu kita ada 33 juta, dia hanya ada 25 juta penduduk. Jadi pada 25 juta penduduk ni, 6 juta menjadi pelarian, dengan hampir 1 juta menumpang di Eropah, 4 juta menumpang, 3 juta lebih menumpang di bumi Turki, dan 1.7 juta orang menumpang di Lebanon. Kebanyakan mereka menjadi orang yang tidak bekerja, mengharapkan bantuan daripada luar, kecuali di Lebanon saja. Saya baru baca satu artikel yang saya cari semalam tu, saya jumpalah satu artikel bahawa orang-orang Syria di Lebanon menjadi buruh kasar dengan dibayar gaji $2 sehari, iaitu sekitar kita RM8 duit Malaysia sehari, untuk menjalankan kerja-kerja membersihkan runtuhan bahagian pelabuhan apabila Lebanon mengalami tragedi bom amonia yang meletup tu. Sekarang semua sisa runtuhan tu menggunakan pelarian daripada Syria untuk menjadi buruh membersihkan batu-batu yang hancur. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil iktibar bahawa tuan-tuan mungkin gairah untuk mengatakan apa saja yang buruk tentang raja-raja kita. Tuan-tuan akan mungkin saja berpandangan bahawa apa yang Barat katakan demokrasi di negara kita tidak cukup demokrasi. Apa yang ada di negara kita tidak menggambarkan kita mengamalkan demokrasi tulen. Tapi saya bagi tahu pada saudara, inilah perkara yang sama yang pernah mereka lakukan dalam Empayar Osmaniyah pada tahun 1912 dengan membunuh dan memancung Sultan Abdul Hamid yang kedua, orang Islam sendiri buat, dengan dakwah yang mereka lakukan. Ini juga dakwah yang mereka lakukan terhadap orang Islam hingga Muammar Gaddafi dibunuh, dipijak dan disepak sebelum mati di tangan orang Islam. Inilah juga yang mereka gunakan di Iraq apabila mereka menjatuhkan Presiden Saddam Hussein dengan menggantungnya tanpa perbicaraan yang adil dan melayannya sebagai seorang penjenayah Islam di tangan orang Islam ni. Tiada kekotoran langsung di tangan orang-orang NWO, New World Order, yang kebanyakannya adalah Yahudi, sama ada Yahudi sekular ataupun Yahudi pro-Zionis. Jadi hari ini kita ambil kisah tu je sebagai pembuka petang ni, untuk sama-sama merenung, sama-sama berfikir sedekat Syria berada dalam kegelapan. Dan pada waktu yang sama, tuan-tuan, tahun ini adalah genap 42 tahun Afghanistan berada dalam kegelapan. Tahun ini juga adalah genap hampir 20 tahun Afghanistan berada dalam kegelapan, kerana Afghanistan diserang oleh tentera Amerika pada tahun 2001. Berarti tahun ini 2021, genap 20 tahun Afghanistan berada dalam kegelapan apabila Amerika melancarkan serangan dengan menuduh Afghanistan adalah pusat keganasan Al-Qaeda. Jadi banyak peristiwa yang saya nak share dengan saudara. Di tengah-tengah kegairahan kita ingin menjadi kononnya orang yang begitu rasional, mahukan demokrasi tulen, menentang perlembagaan sistem beraja dengan menganggap kedudukan raja-raja Melayu sebagai menggambarkan negara ini tidak demokratik. Cuba menjadikan Islam bukan agama persekutuan dengan mengatakan adanya Islam sebagai penghalang bagi sebuah kemajuan negara. Bertolak ansur untuk menggambarkan Islam itu adalah agama bertolak ansur, maka kita bertolak ansur untuk membenarkan kalimah Allah dikongsi dengan bersama orang-orang yang bukan Islam. Bertolak ansur dengan mengatakan bahawa ruang kepada orang-orang bukan Islam untuk mengamalkan ajaran mereka adalah bebas, termasuk sekiranya orang Islam mahu murtad. Dengan mengatakan bahawa kalau orang Islam dah tak mau berada dalam Islam, kenapa nak ditahan dia daripada murtad? Izinkanlah dia murtad.
Jadi banyak orang tidak begitu gembira dengan perlembagaan negara, terutama kedudukan Raja-Raja Melayu. Orang tidak gembira dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Dan orang paling tidak gembira, Islam adalah agama rasmi di mana agama-agama lain tidak dibenar mendakwahkan orang Islam. Itu orang paling tak gembira, tuan-tuan. Islam adalah agama persekutuan dan agama-agama lain tidak dibenarkan mendakwahkan agama mereka kepada agama Islam. Tetapi mereka dibenarkan mengamalkan agama mereka. Jadi orang tak gembira kerana orang Islam tak boleh dikafirkan, tak boleh didakwah untuk memeluk agama yang lain. Jadi tuan-tuan, mungkin sepintas lalu tuan-tuan merasa terangsang untuk bangkit dan melihat memang inilah perkara yang perlu kita ubah kalau kita ingin menjadi sebuah negara demokrasi tulen. Tapi saya bagi tahu dulu, 100 tahun dulu pada tahun 1912, inilah penipuan yang dilakukan ke atas Empire Osmaniyah yang menyebabkan orang Turki membunuh sultannya sendiri. Inilah dakwah dan fitnah yang digunakan ke atas Syria, ke atas Iraq hingga mereka menggantung pemimpin mereka sendiri. Inilah dakwah yang digunakan di Libya hingga kalau saudara tengok video Muammar Gaddafi diseret keluar, dipijak, disepak, dipijak berkali-kali hinggalah ditembak mati tanpa perbicaraan. Sedangkan kalau tanya saya, tuan-tuan, tidak ada genius dalam bidang agrotani sehebat yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi. Malah Muammar Gaddafi akan meninggalkan sejarah. Beliau adalah genius agrotani kerana berjaya menjadi satu-satunya negara yang padang pasir tetapi menghasilkan hasil tani paling makmur di dunia. Dengan menggunakan sumber air yang tenggelam beratus-ratus meter di bawah perut tanah. Tapi sistem itulah kemudiannya menggabungkan oasis demi oasis yang tertanam dalam perut bumi Libya. Kemudian dipancurnya airnya naik ke dalam padang pasir. Dan padang pasir makmur dengan tumbuhan sayur-sayur dan pelbagai hasil pertanian. Hingga Libya menjadi negara yang kaya kerana hasil tani dia. Itu yang saya share petang ni. Saya rasa setakat memperingatkan kita sempena tahun ini adalah 10 tahun Syria musnah. Tahun ini juga 2021 adalah genap 20 tahun Afghanistan musnah. Tahun ini juga tahun yang boleh kita rantaikan ingatan kita terhadap apa yang berlaku di Iraq. Itu saja. Saya tunggu admin kalau ada apa soalan. Kerana petang ni saya akan buat perniagaan yang kita ada view berapa 300 lebih je. 342. Saya rasa itu saya sekongsi dengan saudara lah. Tak ada apa sangat untuk ambil renungan je saudara. Kadang-kadang kita ni gairah, kita nak melangkah ke depan dan kita tidak melihat sejarah. Walaupun sejarah tu sangat dekat. Bau hamis kesan perang di Libya masih ada. Bau hamis darah 25,000 orang Islam yang berbunuh sama sendiri di Syria masih ada. Penderitaan 6 juta pelarian Syria yang berada di luar negara dan 6.3 juta pelarian Syria yang menjadi pelarian dalam negara mereka sendiri. Deritanya masih ada. Kutipan derma masih dibuat hingga hari ini. Tapi kita tak mau melihat secara lebih luas kenapa perkara ini berlaku. Kita mungkin merungut. Mereka tak berhenti nak minta bantuan, tak berhenti nak minta bantuan. Tapi kita lupa untuk mengingati kenapa 65 juta rakyat Islam hari ini menjadi bangsa pelarian. Kerana sebahagian besarnya dicetuskan oleh kegairahan kita untuk menerima hasutan untuk memiliki sebuah demokrasi yang baik. Walaupun kita lupa agenda New World Order adalah untuk menjadikan dunia sama rata, di mana pemerintahan berasaskan bangsa dan agama tidak wujud di atas muka bumi ini. Itu je saya share. Kalau ada soalan, saya akan jawab dah sikit. Semua orang tahu 80% Syria hancur. Hanya tinggal Syria ni kalau bawa ke semua zon daripada Aleppo sampailah ke sempadan dengan Jordan, semuanya musnah. Yang bersempadan dengan Turki, Raqqa, apa semua tu, bandar-bandar semua musnah. Hanya tinggal Damsyik saja. Kerana Damsyik adalah satu-satunya wilayah yang dipertahankan kerana di situlah berkuburnya Bashar al-Assad. Dalam wilayah-wilayah yang lain, walaupun kini tentera Syria telah mula menguasai wilayah yang luas, tetapi ada bahagian-bahagian yang masih lagi bertempur. Barat meninggalkan sokongan. Pada peringkat awal ketika Barat yakin Bashar al-Assad boleh dijatuhkan, Amerika dan sekutu Barat membekalkan senjata kepada Syrian Liberation Army, SLA. Tetapi setelah mereka kehilangan banyak wang, mereka melabur dengan begitu banyak dengan membantu Syria Liberation Army yang berpengkalan di sempadan Turki itu. Tetapi setelah Syria Liberation Army gagal menjatuhkan Bashar al-Assad dalam tempoh 10 tahun, Barat kehilangan wang. Tetapi Barat telah mencapai matlamatnya, di mana
dengan lumpuhnya Syria, Syria tidak lagi menjadi musuh nombor satu Iraq. Kerana musuh nombor satu Israel. Kerana ingat tuan-tuan, kenapa mereka meninggalkannya? Kerana mereka tahu mereka tahu Bashar al-Assad tidak lagi dapat membangunkan apa-apa pun kekuatan untuk menyerang Israel di sempadannya, kerana Syria telah menjadi sebuah negara yang lumpuh. Begitu juga mereka ingin melakukannya kepada Iraq, kerana pada waktu itu mereka bimbang apabila Iraq tidak lagi pro-Barat dan Iraq menampakkan keinginannya untuk bertindak sebagai anti-Israel. Barat sangat takut sekiranya Iraq bergabung dengan Iran dan kemudian membentuk satu sekutu yang besar bersifat anti-Israel. Jadi Iraq dijatuhkan dulu, tapi hingga sekarang mereka gagal menjatuhkan Iran. Saya fikir 80% dah musnah. Saya pernah lapak gambar tu Masjid Khalid Ibn Walid juga musnah. Tapi saya tak pasti kedudukan makamnya. Tapi masjid tu pernah dilaporkan dibom, musnah, tapi saya tak tahu apa terjadi pada makamnya. Kerana saya pergi tu pun masjidnya baru dibina, sekitar 5-6 tahun dibina kerana menghormati makamnya. Maka makamnya berada dalam masjid. Tapi saya tak tahu. Tapi saya pernah mendengar berita ketika awal perang dalam tahun 2013-2014 kerana Home juga direbut oleh gerila SLA yang ingin menjatuhkan Bashar al-Assad, dan Bashar al-Assad juga ingin mempertahankannya. Dan saya ada mendapat khabar bahawa masjid itu, Masjid Khalid Ibn Walid, antara yang dibom. Cuma tidak dinyatakan sama ada masjid itu musnah dan makam Khalid Ibn Walid juga terjejas. Gambaran kejam ni saudara dapat daripada mana? Tentulah saudara gambarkan daripada saudara membaca berita-berita yang menyiarkan bahagian yang buruk tentang diri dia. Menggambarkan seseorang tu boleh dilakukan tuan-tuan. 10 kali kalau saya cakap seorang tu kejam, saudara akan percaya. Kurang-kurangnya kalau saya ada pengaruh sebagai streamer, saya akan mengatakan orang ini. 10 kali saya mengatakan perkara yang sama, saudara mungkin percaya sekiranya saya boleh menanamkan kepercayaan kepada saudara bahawa saya dan kenyataan saya boleh dipercayai. Saya fikir tidak tuan-tuan. Kerana setelah dia memimpin daripada usia 27 tahun, setelah dia membuat rampasan kuasa, saya melihat sejarahnya dalam sudut yang baik, iaitu bagaimana dia memajukan Libya daripada sebuah negara padang pasir yang kering kontang, yang tidak mempunyai hasil minyak yang banyak, tetapi sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya Libya menjadi satu-satunya negara yang berasaskan padang pasir tetapi tidak bergantung kepada import barang makanan. Syria cukup memiliki barang makanannya sendiri, malah mampu mengeksport barang makanannya ke negara-negara jirannya, walaupun Libya adalah bumi padang pasir. Saudara Google dan baca balik je tentang kejayaan beliau membina sistem pengairan di Libya yang dianggap antara yang paling genius di dunia, kerana sistem pengairan itu dibina di dalam perut bumi. Kerana dalam perut bumi Libya tu ada oasis, takungan air bawah tanah beratus-ratus meter. Ada oasis di tempat yang lain. Di oasis dia gabungkan semua oasis tu dalam satu sistem saliran bawah perut bumi. Dia naikkan melalui pipe dan dia airi semua padang pasir. Dan padang pasir mendapat sumber berkaian air dengan sistem sistem pengairan yang dibentuk secara bawah tanah oleh Muammar Gaddafi. Itulah dianggap sebagai penemuan paling genius dalam sistem pertanian sejarah moden. Tak. Ketika Hafiz sangat bagus tuan-tuan. Hafiz al-Assad seorang yang sangat demokratik. Seorang raja yang moderate, walaupun dia dianggap sebagai pemimpin yang tidak mengamalkan pilihan raya yang adil. Tapi saya fikir dia faham waktu tu dia harus memerintah negaranya dengan baik. Ketika bapaknya tu Hafiz keadaan sangat okey. Ketika Bashar baru berlaku. Bila Bashar memerintah pada tahun-tahun awal dia, maka datanglah revolusi Sedar. Hafiz mempunyai pengalaman yang lama sebagai pemimpin. Kerana Bashar naik, ketika dia naik tu, saya ingat tak sampai tempoh 5 tahun dia memerintah, maka berlakulah peristiwa ni. Kerana Bashar ketika dia naik, dia mempunyai dasar yang lebih keras terhadap Israel berbanding bapaknya. Dia mempunyai dasar yang lebih keras kerana dia menuntut wilayah Bukit Golan yang diduduki oleh Israel dalam Perang 67 sebagai wilayah Syria. Jadi ini menggambarkan, menyebabkan Israel berada dalam keadaan yang tidak menentu. Kerana dalam semua negara Islam yang bersempadan dengan Israel, Syria adalah sebuah negara yang kuat dari segi ketenteraan. Jordan adalah sebuah negara yang kecil dengan lebih kurang 6 juta penduduk. Lubnan adalah negara yang lemah kerana mereka mempunyai perang saudara 3 penjuru antara Syiah, Sunni dan juga Kristian. Tetapi Bashar mempunyai ketenteraan yang solid. Dan Bashar pula yang memerintah adalah parti Baath, B-A-A-T-H, sebuah parti yang berorientasikan ketenteraan. Jadi ini menyebabkan Israel dan juga sekutu-sekutu barat bimbang keupayaan
Pemimpinan Bashar yang disokong oleh tentera akan membentuk Syria sebagai sebuah negara tentera dan dia akan menjadi ancaman yang besar kepada Israel. Jadi sebenarnya kalau tanya saya, revolusi Sedar adalah revolusi yang Soros pimpin. Soros seorang Yahudi walaupun dia kata dia bukan seorang beragama Yahudi. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang sekular atau free thinker Yahudi. Tetapi keseluruhan NWO dengan dia sertai oleh 200 orang pendana ataupun donor yang kaya ni, mereka sebenarnya adalah semua penyokong Yahudi. Itu yang boleh saya jelaskan pada saudara agenda New World Order ni. Soros mungkin saja bersembunyi dengan mengatakan dia seorang bukan Yahudi totok, hanya berdarah Yahudi tetapi berfikiran moderate. Tapi kita tidak tahu penyamaran yang dia lakukan. Tetapi apa yang dia lakukan dengan strategik menjatuhkan negara-negara Islam yang menjadi musuh ketat kepada Israel adalah gambaran New World Order sebenarnya tidaklah berniat untuk sepenuhnya memakmurkan dunia sebagai sebuah negara tanpa agama dan tanpa bangsa. Bahagian ini saya kena jawab dengan orang bertanya tentang nasib rakyat Malaysia yang pergi berjuang di Syria yang dipanggil Brigade 400 ataupun dipanggil Brigade Nusantara. Brigade 400 ni adalah kerana Brigade ini berkubu di Raqqa. Brigade ini berkubu di Raqqa dan dia berjaya menghimpunkan lebih 400 orang Islam daripada rantau Asia yang menggunakan bahasa Melayu. Kebanyakan mereka adalah berasal daripada Mindanao, iaitu pejuang Filipina, sebahagian daripada Indonesia dan sebahagian kecil daripada Malaysia. Maka brigade ini juga dikenal sebagai Brigade Nusantara, juga dikenal sebagai Brigade 400 kerana ada 400 pejuang. Saya tak mau menyokong keadaan ini, tuan-tuan, kerana Malaysia mengamalkan dasar menentang brigade ini dan menganggap kewujudan rakyat Malaysia yang menjadi pejuang menyokong gerakan menentang menjatuhkan Bashar al-Assad sebagai pengganas. Kerana pada waktu yang sama, tuan-tuan saudara yang harus ingat, selain daripada mereka menyertainya, kebanyakannya tidak menyertainya sebagai SLA, Syrian Liberation Army, kebanyakan menyertainya sebagai penyokong Abu Bakar al-Baghdadi, iaitu gerakan Daesh. Ingat, rakyat Malaysia pergi ke sana, Brigade 400 atau Brigade Nusantara tidak ditubuhkan untuk menyokong SLA, Syria Liberation Army, tetapi menyokong satu lagi gerakan yang ditubuhkan di Iraq oleh seorang lelaki yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi yang dah mati dibunuh. Abu Bakar al-Baghdadi mengisytiharkan penubuhan Daesh adalah untuk mengislamkan seluruh dunia dengan menggunakan kekerasan bersenjata, apa dipanggilkan tentera panji hitam. Jadi ingat, pembabittan rakyat Malaysia di sana bukan untuk membela perjuangan menjatuhkan Bashar, tetapi menyokong perjuangan Abu Bakar al-Baghdadi untuk membentuk sebuah negara Islam di seluruh dunia dengan berasaskan keganasan bersenjata. Jadi pendirian kerajaan Malaysia menganggap mereka adalah pengganas. Setakat yang saya tahu, ramai yang mati dan kini ramai yang menjadi pelarian kerana mereka tak lagi berjuang. Mereka merayu untuk pulang ke tanah air. Sebahagian kecil diterima tapi sebahagian besar kerajaan Malaysia tidak membuat keputusan untuk mereka pulang kembali kerana kita ada dasar nak letakkan mereka di mana. Sama ada pertuduhan nak dibuat, mereka melakukan jenayah di luar. Tidak dibuat pertuduhan, kita bimbang sekiranya mereka kembali dan membawa pandangan dan pemikiran Daesh. Kerana kita juga mengalami masalah apabila sel Daesh juga berada di negara kita kerana begitu banyak tangkapan yang dibuat ketika Datuk Ayub Khan Maidin PC menjadi ketua unit yang menentang gerakan teroris ni. Maka Daesh adalah musuh utama yang menggerakkan pelbagai agenda untuk mengadakan pelbagai keganasan di Malaysia, tapi banyak keganasan berjaya dipintas. Tetapi Daesh sangat berjaya di Indonesia dengan melancarkan pelbagai siri keganasan dan letupan di Indonesia. Jadi itu menyebabkan kita mempunyai timbang tara yang sangat keras dan tidak mau bertolak ansur dengan sakit baki rakyat Malaysia yang kini menjadi pelarian, yang tidak lagi berjuang, terbiar, hidup miskin, kematian suami ataupun hanya tinggal isteri dan anak yang masih hidup. Mereka merayu untuk pulang. Dan kerajaan tidak membuat keputusan mengenai status untuk mereka menerima mereka pulang. Itu yang saya boleh bagi tahu. Regi apa yang dipanggil Brigade 400 ataupun Brigade Nusantara yang beroperasi di Raqqa ni musnah sepenuhnya. Tidak lagi beroperasi apabila Barat tidak lagi apabila jatuhnya gerakan Daesh ataupun tentera panji hitam dengan matinya Abu Bakar al-Baghdadi yang dibom oleh unit risik udara dengan menggunakan drone oleh tentera Amerika dengan bantuan perisik Syria. Maka Daesh lumpuh. Soalan tentang benda tu adalah pembohongan yang besar. Saya masa tu kecewa apabila orang menggambarkan untuk menghasut orang Islam membenci Bashar al-Assad, maka ditiupkannya satu gelombang hanya semata-mata kerana Bashar datang daripada parti BAS. Untuk beza dia,
Kedudukan di Syria dan kedudukan di Iraq adalah aneh. Kerana Iraq 80% rakyatnya adalah Syiah, 20% adalah Sunni, tapi diperintah oleh parti yang menyokong parti yang dikuasai oleh orang Sunni. Sebenarnya tak ada pun. Bashar masa tu nak meyakinkan orang-orang, majoriti orang-orang kita kan Sunni, maka nak meyakinkan masyarakat Islam di seluruh dunia supaya menyokong Amerika dan sekutunya dalam usaha menjatuhkan Bashar al-Assad. Maka mereka menggambarkan Bashar sebagai kerajaan minoriti Syiah yang bertindak zalim ke atas orang-orang Sunni. Maka masa tu orang Islam semua percaya. Sebab tu saya kata fitnah yang sama, tuan-tuan, dibuat oleh dua Yahudi yang menyusup masuk ke dalam Empire Osmaniyah pada tahun 1908 dan kemudian menghasut 6 pembesar Islam untuk bangkit dan pergi mengguling Sultan Abdul Hamid, hingga Sultan Abdul Hamid dihalau keluar dari negaranya sendiri. Yahudi menyusup masuk kerana Yahudi marah. 2 kali mereka menawarkan wang yang banyak untuk membeli tanah Palestin, tapi mereka gagal melakukannya. Jika balik pada teori itu, tuan-tuan belajarlah dengan mudah. Mereka pernah melakukannya dengan menghantar 2 Yahudi bijak yang berpura-pura menjadi Islam masuk ke dalam Empire Osmaniyah, kemudian berpakat dengan 6 pemimpin kanan, kemudian membuat keputusan untuk menghalau sultannya sendiri dan kemudian membunuh dan memancung sultannya sendiri. Kemudian sejarah ni hanya terbongkar kemudian, barulah tahu bahawa 2 pembesar itu sebenarnya adalah ejen Yahudi yang dihantar oleh Ben Gurion untuk meneruskan agenda menjatuhkan Islam. Belajarlah pada sejarah, tuan-tuan. Kalau setakat saudara baca benda yang melaga-lagakan Sunni dan Syiah, kerana Barat tahu itu saja secara nak memecahkan umat Islam. Kerana kita orang Sunni ni sebut Syiah je, kita akan melenting dan darah naik penuh dekat telinga. Maka mereka tahu. Mereka tahu di mana spot orang Sunni, majoriti penduduk dunia adalah Sunni. Tucuk aja spot tentang bahawa ini adalah Syiah yang melakukan kezalaman. Melenting semua, hilang akal kita. Sebab kita sentiasa ditanamkan dengan semangat anti-Syiah. Maka lepas tu Barat tahu. Gunakan perkara ni, gunakan perkara ni, gunakan perkara ni. Maka itulah yang mereka gunakan di Syria. Hingga pada tahun-tahun awal mereka ingin menjatuhkan Bashar al-Assad. Mereka berjaya menanam kebencian ke atas Bashar al-Assad di kalangan umat Islam Sunni yang menjadi majoriti dunia, dengan menggambarkan Bashar al-Assad melaksanakan kezaliman ke atas orang Sunni dan dia adalah seorang Syiah. Saya ambillah tuan-tuan apa yang saya kata orang Islam ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak ambil pandangan yang saya kata menggambarkan Bashar sebagai seorang Syiah yang membunuh Sunni, tuan-tuan ambil balik sejarah 1908 di Empire Osmaniyah. Bagaimana 2 orang masuk dan menyamar jadi Islam dan berjaya mempengaruhi 6 pembesar Islam menggulingkan sultannya. Bila sultan tu lari bawa diri, dihasutnya lagi, bawa balik, pancung dia sampai mati. Tuan-tuan boleh dengar takkan tuan-tuan tak boleh fikir betapa halus cara jarum-jarum yang mereka lakukan, dan mereka boleh melakukan sekarang. Kalau dulu dia hanya melakukan dengan menghantar 2 orang Yahudi untuk menjatuhkan Empire Osmaniyah, sekarang tak apakah mereka boleh buat dengan media yang mereka kuasai, dengan CNN, dengan BBC, dengan segala macam media. Senangnya mereka tanam dalam fikiran kita dengan mengambil visual-visual yang boleh mempengaruhi kita secara emosi. Dengan mengatakan rentap janggut itu adalah merentap kerana itu adalah ulama Sunni. Kemudian semua orang terus darah naik atas kepala. Para ustaz, para apa yang cerdik pandai pun hilang pandai dia kerana menanam kebencian ke atas Syiah telah lama ditanam ke atas kita. Jadi bila petik trigger je, terus menyala. Dan itulah yang mereka trigger ketika mereka ingin menanamkan kebencian kepada majoriti umat Islam di seluruh dunia, supaya pembunuhan dan penggulingan ke atas Bashar al-Assad mestilah disokong oleh orang Islam walaupun dia dilaksanakan oleh NWO pro-Israel. Okey, saya cakap itulah saya belanja ini hari. Kita dah almost 1 jam dah. Saya dah masuk waktu untuk saya naikkan sikit barang. Kita kehilangan seorang lagi ulama besar di Asia Barat. Kita beberapa bulan dulu kita kehilangan Syekh Ali Jaber, ulama besar berdarah Arab yang dilahirkan di Mekah, kemudian datang ke Indonesia pada tahun 2008, menjadi ulama sohor di Indonesia, kembali ke rahmatullah kerana COVID-19 pada penghujung tahun lalu. Dan tahun ni kita kehilangan seorang lagi ulama yang sohor, Syekh Ali. Fatihah. Allah mengambil pulang beberapa ulama yang hebat, tapi percayalah Allah menggantikannya pula dengan berpuluh-puluh yang lain. Tuan-tuan, jangan menangis setiap kali kita kehilangan mereka. Tetapi pastikan kita menghormati ulama yang ada. Perangai orang Islam ni, tuan-tuan,
Masa ulama' tu hidup tak dipandangnya. Pandangan ulama' tu pun tak dibacanya. Kitab ulama' tu pun tak dibacanya. Tapi bila ulama' itu meninggal, berpura-puralah mereka bersedih-sedihan, berkongsi-kongsian di dalam media sosial. Hanya sekadar untuk memberitahu kononnya mereka mengambil berat tentang nasib ulama'. Tapi apabila ulama' yang masih ada banyak sekarang ni hidup, tuan-tuan, tak ada seorang pun nak mengambil tahu dan mengambil kira pandangan ulama'-ulama' yang hidup. Jadi panggil buruk orang Islam ni, tuan-tuan, hanya bersedih-sedihan apabila ulama' mati, tapi berabai-abaian ketika ulama' masih hidup. Jadi tuan-tuan, ambil pengajaran, kita ber-Al-Fatihah, kita bersedih dan bertakziah. Tetapi dia tak lengkap kalau kita masih mengekalkan sifat tak peduli kepada berpuluh, beratus, beribu ulama' yang masih hidup.